Okey, Assalamualaikum guys. Aku nak buat video ulasan tentang Kedah menentang Selangor. Yang mana pada perlawanan ni Kedah menang 2-0 hasil jaringan Renan Alves dan Kepa Sherman. Dalam game ni merupakan game pertama Kedah menang dan mungkin game terakhir Kedah menang dalam saingan Liga Super sebelum Liga Super direhatkan. Okey, apa yang aku nak ulas tentang perlawanan kedua-dua pasukan ni adalah mengenai Kedah dan Selangor. Yang pertama aku nak komen tentang Kedah. Apa yang bagusnya untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam adalah Kedah berjaya menemui ramuan untuk menghasilkan jaringan dalam masa 45 minit. Mereka berjaya menjaringkan 2 gol. Yang mana first 11 Kedah adalah first 11 yang sangat mantap bagi aku. Yang mana Aidil Syahrir menggandingkan Badrul Bahtiar dan Fazrul Daniel di bahagian tengah. Yang mana dua player ni memberikan ancaman yang sangat bahaya kepada player-player Selangor dengan merencanakan gerakan-gerakan yang menarik di bahagian serangan. Yang mana mereka dua ni boleh lancarkan serangan gila-gila dengan bantuan daripada player atasan daripada Hadin dan Azamuddin Akil yang disedahi dengan Kepoh ataupun Kipre. Ini memang adalah gandingan mantap di bahagian tengah Kedah. Yang mana kalau aku rasa gandingan ni dikekalkan untuk beberapa game yang akan datang, mereka akan membentuk gandingan tengah yang mantap. Itu sahaja untuk Kedah di bahagian tengah. Yang kedua, aku suka tentang pemilihan pertahanan Kedah yang mana Aidil Syahrir meletakkan gandingan Renan Alves dan Irfan Zakaria untuk membentuk satu gandingan yang baru. Yang mana gandingan baru ni pun agak solid. Sebab apa? Irfan Zakaria dan Syakir Hamzah mempunyai tubuh badan yang sangat-sangat solid untuk dilepasi oleh Fazri Sam, penyerang Selangor, dan juga mempunyai ketinggian. Yang mana pada perlawanan ni Syakir Hamzah juga bermain di sebagai left back. Yang mana kalau kita tengok Syakir Hamzah semalam banyak buat overlapping, banyak tolong bahagian serangan. Dia main macam Kobe Ong kat JDT lah Syakir Hamzah kalau dia main kat left back. Ini membolehkan barisan pertahanan Kedah seimbang dalam bertahan dan dalam melakukan serangan. Sebelum ni kita tengok bukannya Kedah tak boleh nak main overlapping untuk full back dia tolong attacking, tetapi jarang sebab kemungkinan Azmin Yusof bermain untuk defense sahaja tapi dia jarang naik. Tetapi dengan adanya Syakir Hamzah bermain di left back, dia banyak membantu di bahagian serangan dan juga di bahagian defense. Ini memudahkan kerja untuk Hazim Hadin Azman untuk mendapat backup yang lebih banyak dan untuk melakukan serangan. Itu yang aku puji. Yang ketiga, apa yang aku boleh puji untuk barisan Kedah adalah keeper dah Syahrir Saari. Yang mana sebelum ni ramai kecam Ifwak kena tukar, Sepatutnya kita sebagai penyokong kita kena sokong Ifwak untuk bangkit dapat balik performance dia yang dulu. Bukannya kita kecam, kita keji dia kan. Tetapi apapun, Syahrir Saari yang menggantikan tempat Ifwak telah menunjukkan respon yang sangat baik, persembahan yang sangat baik, performance yang sangat baik untuk memikat hati Aidil Syahrir untuk game-game seterusnya. Aku rasa untuk Ifwak fight balik Syahrir Saari mungkin akan masalah. Jadi aku rasa Ifwak perlu bangkit untuk fight dengan Syahrir Saari untuk mendapat tempat keeper pertama. Untuk bahagian serangan, aku rasa Kepoh dengan Kipre dia sedang membentuk gandingan yang mantap. Yang mana kalau kita tengok Kipre lebih banyak untuk bermain sebagai false nine, iaitu banyak melorong-lorongkan bola kepada Kepoh untuk disudahkan. Dan benda ni menjadi import positif kepada Kedah apabila Kepoh telah menjaringkan 2 gol berturut-turut dalam 2 game yang sebelum ni. Yang mana sebelum ni dia berjaya menjaringkan gol lawan UiTM dan semalam dia lawan dengan Selangor dia pun buh gol. Dan untuk bahagian winger kanan dan winger kiri yang mana pada first starting dimainkan oleh Azamuddin Akil dan Hadin Azman, aku nampak Hadin Azman dia mempunyai potensi daripada segi speed, dribble, body language dan sebagainya untuk menewah-newahkan pihak lawan dengan gerakan yang menarik. Tetapi sayang, sifat dia yang sedikit tamak tu menyebabkan Kedah tak boleh menjaringkan banyak gol. Semalam kalau kita tengok ada satu peluang tu dia gagal untuk passing dekat Kepoh, dia terus cuba tapi tak gol. Itu adalah satu peluang keemasan yang dilepaskan. Untuk Azamuddin Akil, aku rasa daripada segi stamina dan segi kekuatan dia, daripada segi tenaga dia agak kurang. Jadi dia tak boleh nak main full 90 minutes. Itu sebab dia digantikan dengan Fayyad Zulkifli pada second half. Yang mana dengan adanya kemasukan Fayyad Zulkifli ni, Kedah lebih banyak bermain dengan attackingnya. Bagi aku, Fayyad Zulkifli ni adalah penggerak di bahagian kanan ataupun winger Kedah untuk melakukan serangan yang lagi bahaya. Dia boleh digelar sebagai super sub Kedah walaupun dia tak menjaringkan gol. Bagi aku Fayyad Zulkifli ni dia macam Sterling lah main kat City. Kalau tengok kecil tapi paduan sebab dia boleh body language dia, boleh control ball dan sebagainya. Ini adalah satu improvement yang sangat-sangat hebat untuk pasukan Kedah. Aku harap Kedah baru nak naik, dia baru nak maintain, tiba-tiba Liga Malaysia diberehatkan kan. Jadi mungkin dia akan makan masa balik lah. Kalau start balik Liga Malaysia mungkin Kedah akan tumbang ambil balik lah. Kita tak tahu momentum untuk starting lepas COVID-19 ni macam mana kan. Jadi itu sahaja untuk pasukan Kedah. Dan kelemahan pasukan Kedah satu je aku nak komen. Player dia jangan terlampau tamak. Kalau player tamak, mereka akan tidak mempunyai pemain-pemain dia akan berasa marah kalau player tamak. Macam Kepoh marah kat Adin semalam sebab tamak kan. Jadi benda ni boleh
Aidil Syahrir perbaiki untuk masa akan datang lah. Untuk pasukan Selangor, apa yang aku nak komen adalah banyak kelemahan sebenarnya pasukan Selangor ni. Yang mana kalau kita tengok semalam daripada segi pemilihan player, yang mana Prabhakaran start di bahagian kiri, tapi dalam masa yang sama dia tak perform pun. Tapi aku tak faham macam mana dia boleh dapat first 11 kan. Yang mana kalau kita tengok second goal Kedah yang melalui Kepoh tu adalah salah Prabhakaran, yang mana dia tak buat tight marking ataupun dia tak marking pun Kepoh. Yang mana posisi dia dengan Kepoh tu adalah sangat jauh. Ini menunjukkan yang bahagian pertahanan Selangor mempunyai masalah daripada segi disiplin marking, tight marking, defending marking dan sebagainya, yang menyebabkan pasukan lawan mudah untuk membolosi defend mereka. Yang kedua, kelemahan pasukan Selangor adalah daripada segi taktikal, sama ada untuk meletakkan Syahmi Safari bermain sebagai right back ataupun sebagai winger kanan. Yang mana kalau kita tengok dia bermain sebagai wing kanan, Syahmi Safari dia kurang efektif sangat. Sebab apa? Sebab posisi tu telah ditinggalkan dia dengan begitu lama. Dia asyik main right back saja. Jadi untuk orang yang main wing kanan, dia tak ada orang yang boleh kolaborasi ataupun bermain 1-2 dengan dia di bahagian kanan. Semuanya berharap kat Syahmi Safari saja. Budak tu penat lah kalau main macam tu kan. So aku rasa Bill Adam boleh cari solusi untuk benda ni bagi Selangor punya defense lagi mantap lah. Daripada segi tengah, Selangor aku tengok Brandon Gunn ada, Safwan Baharudin ada, walaupun Safwan Baharudin masuk sebagai pemain simpanan semalam kan. Yang mana aku tengok depa lebih mengharapkan Brandon Gunn untuk melakukan sesuatu kan. Macam Halim Sa'ari tu bekas pemain Kedah pun tak kreatif. Dia lebih banyak pada defense, tapi defense yang tak berapa merapu gol, defensive midfielder kan. Untuk bahagian serangan aku rasa Ife Dayu banyak asak, dan Syazwan Sainon dan Ife Dayo banyak asak pasukan Kedah semalam. Cuma tak ada peluang untuk jaringkan gol. Tetapi itu hanya untuk 10 minit pertama. Lepas tu Ife Dayo tenggelam. Hanya Syazwan Sainon yang naik kan. Yang mana kita tengok dia main dribble okey apa semua kan. Jadi kita tengok semalam first time Ife Dayo ditukarkan oleh Bill Adam. Jadi untuk keseluruhan secara rumusannya aku rasa game ni Kedah adalah satu kumpulan ataupun pasukan yang lebih berkualiti untuk memenangi game semalam berbanding Selangor. Itu saja. Sekian, terima kasih.